Korang perasan tak? Kalau ada 7E, mesti ada KK Mart dekat sebelah dia kan? Korang tahu tak KK Mart ni datang dari mana? Kalau 7A ni rasanya korang semua tahu kan datang daripada mana. Tapi korang tahu tak yang KK Mart ni sebenarnya adalah salah satu produk atau perniagaan tempatan yang bisnes diorang ni sama lebih kurang macam 7-Eleven tu. Rasanya ramai yang tak tahu kan. So malam ni aku nak cerita sikit lah pasal dua kedai 24 jam ni yang selalu korang masuk time-time lepas pukul 12 tu. So 1 hari bulan April nanti boleh lah korang masuk pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi boleh masuk. Dia orang dah start open 24 jam kan. Okey, kita sama balik. Sebab aku dulu pun masuk juga kedai ni time-time tengah-tengah malam. Time perut buat hal tak makan masa tu kan. Okey lah, kita start. Sebelum tu kita start dulu dengan cerita 7-Eleven ni. Lepas tu barulah kita cerita pasal KK Mart ni. Okey, jom. Okey, rasanya semua orang tahu kan yang 7E ni berasal daripada negara Jepun. Betul ke Jepun tu? Ke korang silap, babe? Bukan. 7E ni sebenarnya bukan daripada Jepun, tapi negara Amerika Syarikat tu. Tapi itulah. Korang tahu ke 7E ni dah berapa lama dekat dunia ni? Cerita dia macam ni. Ni nak cerita lah ni kan. So 7E ni sebenarnya diasaskan sekitar tahun 1927 time tu dekat Dallas, Texas, Amerika Syarikat. Asalnya nama dia ni bukanlah 7E dan bukanlah menjual barang-barang yang macam korang tengok sekarang ni. Diorang ni asalnya adalah menjual blok ais je. Ada seorang pekerja daripada Southland Ice Company, nama dia ni adalah Joe C. Thompson tau. Dia ni setiap berniaga susu, telur, roti daripada sebuah dok ais. Dok ais tu kalau korang nak tahu tempat simpan ais pada zaman dulu lah. Zaman dulu tu masa tu mana ada peti ais lagi, tak maju macam sekarang ni kan. Dok ais tu lah yang dok simpan daging, ayam, barang-barang sejuk beku. Senang cerita macam dulu-dulu punya version peti ais lah. So lokasi asal kedai ni sebenarnya berhadapan dengan kilang ais sendiri tau masa tu. Zaman tu memang dah ada bisnes kedai runcit, tapi diorang ni perasan yang bisnes kedai sebenarnya ni mudah tarik perhatian orang pada masa tu. So bila syarikat ais ni nampak peluang bisnes tu, dia ni dah start bergabung dengan Joe Thompson ni tau. Buat lagi banyak cawangan kedai sebenarnya dekat area kawasan diorang. Lepas bergabungnya diorang ni, diorang start lah jual barang-barang makanan pada mulanya. Lama kelamaan diorang ni start jual barang-barang penguncitan. Barang-barang sebenarnya macam tu lah. So pada tahun 1931, Joe C. Thompson ni menjadi Presiden Southland Ice tau. Dan menjadi orang penting dalam penubuhan 7-Eleven ni. Asal nama 7-Eleven ni bukanlah 7-Eleven. Mulanya diorang guna nama Totem tau. Totem ni adalah sebenarnya diorang letak tiang totem tu dekat sebahagian kedai mereka tau. Diorang ni nak tarik perhatian orang, diorang letak tiang totem tu. Masa tu bisnes diorang ni bukanlah running 24 jam macam sekarang ni. Kedai diorang ni buka start jam 7 pagi sampai 11 malam je. Tapi korang kena ingat time tu, tahun 1930-an macam tu, meniaga punya lama macam tu, punya panjang macam tu, kira waktu ni panjang lah kan. So pada tahun 1946 barulah Totem ni bertukar nama jadi 7-Eleven sempena waktu perniagaan diorang masa tu. Start dari 7 pagi sampai 11 malam selama seminggu. 7-Eleven tu, 11 tu dengan huruf tau. 7 tu dengan nombor. Pandai juga diorang time ni. So dalam masa 6 tahun je, iaitu tahun 1952, syarikat 7E ni dah berkembang pesat tau dengan membuka cawangan yang ke-100. Laju betul dalam masa 6 tahun je dah banyak kedai time tu. Kau kena ingat tau time tu tahun 50-an tau. Time ni syarikat diorang ni dah start running kedai luar kawasan Texas tau. Contohnya diorang dah buka dekat area East Coast. Mungkin time tu kalau korang pergi mana-mana kawasan mesti korang nampak kedai ni. Macam sekarang ni ada je kat mana-mana 7E ni kan. Maybe macam tu lah konsep diorang ni dari dulu lagi. Lepas Joe C. Thompson ni meninggal pada tahun 1961, syarikat dia ni diambil alih oleh anak dia tau, iaitu Joseph P. Thompson. Secara tak langsung dia ni menjadi presiden tau bagi syarikat Southland Ice Company tu. Anak dia ni tak relate langsung, babe. Lepas take over je company bapak dia terus expand 7E ni tau dekat hampir seluruh Amerika Syarikat masa tu. So start running 24 jam 7E ni pada sekitar tahun 1963 tau. Dan start tahun 1964
2024, 7E ni dah start buka franchise tau. Masa tu 7E ni banyak buka kedai dekat stesen minyak tau. Pada sekitar tahun 1973 pula, Southland Ice ni dah start bagi lesen dekat Jepun tau untuk running bisnes diorang. Sehinggalah pada tahun 1974, 7E ni dah berkembang pesat sehingga terdapat lebih kurang 5,000 outlet, banyaknya dekat seluruh dunia. Wish, banyak gila. Untuk pengetahuan korang juga, Southland Ice Company ni, dia ni tak buat bisnes dengan kedai 7E je tau. Tapi diorang ni ada hardware kedai nama Chief Autopart tau. Diorang ni beli kedai ni pada tahun 1978. Tapi macam biasalah, langit tak selalu cerah kan. Kalau cerah, macam tak best lah sejarah diorang ni, hampir 100 tahun punya cerita kan. So pada sekitar tahun 1980-an macam tu, seorang financier tau, iaitu Samuel Bellsberg, telah mengancam Joseph untuk mengambil alih ekonomi Southland Ice ni. Tapi family Thompson ni, diorang ni tak goyang langsung tau. Diorang terus putuskan dengan menswastakan syarikat diorang ni pada tahun 1987. Maksudnya diorang ni jual saham diorang ni pada siapa-siapa yang berminat tau. Dan bukan lagi family business. Masa ni syarikat diorang ni dah start goyang tau. Hutang pun banyak tak settle. Kebanyakan anak-anak syarikat termasuk Chief Autopart ni terpaksa dijual bagi nak settle hutang-hutang diorang ni. Sebab dia nak beli balik saham diorang yang diorang jual tu lah. Tapi itulah masih tak dapat nak cover up balik tau. Sedang cerita company diorang ni dah nak bankrupt lah masa tu. Tapi nasib baiklah ada Ito Yokado, orang Jepun dia ni. Dia ni adalah salah satu franchise dia yang terbesar masa tu nak selamatkan company ni tau, dengan membeli hampir separuh saham Southland Ice Company. So pada tahun 1991, syarikat Ito Yokado ni, dia ni dah berjaya membeli hampir 70% tau saham dekat Southland Ice ni. So secara tak langsung, syarikat ni dah bertukar milik sepenuhnya menjadi syarikat Jepun. Time tu lah 7E ni dah jadi 7E Jepun. Daripada nama asal dia Southland Ice Company dah tukar menjadi 7-Eleven Inc. Ito Yokado ni terus membentuk syarikat 7&I Holding Co. pada tahun 2005. Dan 7-Eleven telah menjadi salah satu subsidiary diorang masa tu. Macam tu lah cerita dia. Untuk pengetahuan korang juga, syarikat baru diorang ni memiliki lebih daripada 60,000 rangkaian kedai tau. Kebanyakannya dekat Amerika Utara dengan Asia. Sekarang ni 7-Eleven adalah syarikat Jepun ya, bukan lagi syarikat Amerika Syarikat tau. Itulah cerita 7E. Okey, KK Mart pula macam mana? KK Mart ni sama je lah lebih kurang macam 7E tu. Tapi diorang ni tak ada kena-mengena pun. Aku just macam nak bandingkan antara 7E dengan KK Mart je. Diorang ni entiti yang berbeza, tak ada kena-mengena pun. Tapi untuk pengetahuan korang kan, KK Mart ni bukanlah bisnes kedai sebenarnya je. Diorang ni ada je buka bisnes lain. Contoh, diorang ni ada kopitiam, ada kedai barang basah, ada kafe, ada hotel, even motorsport pun diorang ada tau kalau korang nak tahu. Korang boleh rujuk dekat website diorang tu kalau korang nak tahu. Diorang ni pun siap ada menara sendiri tau, iaitu menara KK dekat area Bandar Tasik Selatan tu. Kalau korang biasa lalu jalan MRR tu, korang nampak menara tu kat tepi jalan. Dekat je dengan TBS tu. Lepas tu aku pun biasa nampak tau KK Autosport ni. Aku biasa perasan tu dekat area Desa Petaling tu, dekat KL tu. Sebarisnya tu banyaklah cawangan dia, even akademik KK pun ada dekat situ. Founder dia ni orang Malaysia. Nama Datuk Dr. KK Chai. KK tu sebenarnya sempena nama dia lah. Kedai dia ni start dekat shop road dekat area Kuchai je masa tu, dengan bermodalkan hanya RM60,000 Malaysia je. Ketika tu tahun 2001 macam tu lah. Maknanya kalau kira-kira congak-congak sekarang ni dah dekat 21 tahun lah KK Mart ni kan. So duta KK Mart ni siapa? Itulah tu Raja Lawak Sungai Sepatu tu. Dia kan dah jadi duta KK Mart sejak tahun 2020 lagi. Sempena pembukaan KK Mart yang ke-435 outletnya. Itulah sebenarnya cerita KK Mart ni. Diorang ni tak ada kena-mengena pun. Aku saja je lah bercerita KK Mart dengan 7E sebab dia orang ni bisnes sama. Bisnes 24 jam kan. So, apa pendapat korang pasal cerita aku malam ni? Korang rasa okey tak? Kalau korang rasa cerita aku ni okey, ada manfaatnya, korang boleh cerita balik dekat kawan-kawan kau. Kau boleh tambah sikit knowledge kau. Korang like lah sikit, komen, share. Dapat baik sekali, korang subscribe lah sekali. Apa pun, korang memang terbaik lah geng. Support aku. Steady geng. Ciao dulu.